Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali kita bersama dalam rancangan Bicara Sukan yang disiarkan di Studio 3 Kompleks Penyiaran Radio Televisyen Brunei, Kampung Sungai Akar. Seperti lazimnya, rancangan ini akan membicarakan sukan yang kegiatan-kegiatan sukan dan dengan menjemput tetamu yang juga akan turut membincangkan sukan ataupun topik yang dibentangkan. Baik, sebelum kita mulakan perbicaraan pada hari ini, kita saksikan terlebih dahulu visual ini. Dedication, courage and hard work, respect for the game and the people who play it. But sport also brings out the worst in some of us. Athletes who use performance-enhancing drugs cheat everyone. Their families and fans, fellow athletes, but most of all, themselves. After all, sport is really all about equality. We are WADA, the World Anti-Doping Agency headquartered in Montreal, Canada. We're the result of a unique partnership between sport and governments worldwide with a mission to help athletes play true. That's why the World Anti-Doping Code was created, to protect athletes, to protect sport, and to protect greater public health. Accepted by nearly 600 international organizations and all Olympic sports, it's the foundation for anti-doping efforts everywhere. In effect, the core framework for harmonized anti-doping policies, rules and regulations in all countries, in all sports. We promote honesty, integrity and equality in sport through education and outreach, teaching the real value of playing clean, as well as the many dangers and consequences of doping. We facilitate and monitor the work of sport, government, and many others who analyze and investigate. In fact, our research program is the only international program dedicated to the development of methods to detect doping abuse. After all, our fight is everyone's fight. Every athlete, every parent, every coach, trainer, and doctor, every government, sports federation, and lab, every Olympic committee, even every fan. We're proud to be leading the fight because our responsibility is to the smallest child all the way up to the Olympic medalist. We know we can't change things overnight, but we do know things have to change. And we know we're already making a difference. That's why we do what we do, so everyone can play true. Baik, Auda, World Anti-Doping Agency WADA ialah sebuah badan bebas yang telah ditubuhkan pada tahun 1999 dalam usaha untuk membendung penyalahgunaan bahan-bahan terlarang di dalam sukan dan memastikan sukan adalah bebas daripada doping. Jawatankuasa Anti-Doping Brunei Darussalam atau Brunei Darussalam Anti-Doping Committee telah ditubuhkan pada tahun 2006 di bawah Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan bertujuan untuk merancang, melaksana dan menilai semula program anti-doping di negara Brunei Darussalam selaras dengan keperluan World Anti-Doping Code dan World Anti-Doping Agency International Standards. Jadi, salah satu perkara yang penting yang perlu diketahui oleh pengamal sukan, khususnya para atlet, jurulatih, pegawai sukan, pegawai sokongan sukan ialah mengenai dengan pelanggaran anti-doping yang dikeluarkan oleh WADA menerusi WADC sebentar tadi. Jadi apa yang pengamal sukan perlu ambil tahu itulah yang akan kita ketengahkan pada minggu ini. Jadi untuk membicarakan topik ini kita telah pun menjemput Yang Mulia Awang Sukardi bin Kadri, Timbalan Pengerusi Tuankuasa Anti-Doping Brunei Darussalam untuk sama-sama membincangkan tajuk kita pada kali ini. Jadi, Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke studio. Terima kasih kerana bersama kita membicarakan topik yang boleh dianggap begitu penting walaupun nampaknya kecil untuk diperkatakan. Ya? Itu yang kita ingin bincangkan pada kali ini, Tuan. Ya? Jadi Tuan, apakah maksud doping dan mengapa ia dianggap sebagai pelanggaran serius dalam sukan, Tuan? Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Doping merujuk kepada pelanggaran peraturan anti-doping ataupun anti-doping rules violations. Selalunya dibuat oleh atlet, persatuan sukan, pegawai sukan termasuk pentadbir, pengurus, jurulatih, pegawai perubatan sukan serta pegawai-pegawai yang berkenaan.
Doping adalah juga melanggar prinsip kesukanan yang adil, membahayakan kesihatan atlet dan juga merosakkan integriti sukan. Itulah yang sebetulnya diutamakan dalam anti-doping ini, ya, di mana kesihatan atlet dan juga menjaga integriti sukan itu sendiri, Ya, Tuan. betul. Ya. Jadi, Tuan, apakah perkara-perkara yang boleh menyebabkan pelanggaran peraturan anti-doping ini, Tuan? Okey, selalunya pelanggaran anti-doping ini selalu ada misconception Ya. daripada orang ramai dan juga atlet dan juga pengamal-pengamal sukan. Ya. Selalu diorang mengatakan bahawa pelanggaran ini cuma hanya melibatkan penyalahgunaan dadah. Ya. Tapi sebenarnya ia lebih daripada penyalahgunaan dadah. Jadi merujuk kepada World Anti-Doping Code 2021 di dalam artikel 2, pelanggaran anti-doping ataupun anti-doping rules violation ada 11 perkara. Okey, iaitu 11 kesalahan yang boleh menyebabkan pelanggaran anti-doping, peraturan anti-doping. 11 peraturan tersebut adalah melibatkan atlet, 2 kepada atlet support personnel ataupun pegawai sokongan, dan 5 adalah untuk pegawai sokongan dan juga orang lain lah. Artinya walaupun yang dah terlibat dalam sukan tersebut mungkin sebagai kawan ataupun ibu bapa ataupun rakan-rakannya lah tu. Jadi boleh juga dikenakan pelanggaran peraturan anti-doping. Jadi peraturan ini bukannya terhad kepada atlet sahaja. Jadi yang pertama ialah kehadiran bahan terlarang. Ini adalah untuk atlet. Jadi di dalam sampel yang diambil daripada atlet sama ada melalui ujian air kencing ataupun darah. Jadi sekiranya dalam sampel tersebut mengandungi bahan-bahan terlarang yang telah ditetapkan di dalam World Anti-Doping Code, jadi ianya akan boleh dikenakan sebagai melanggar peraturan anti-doping. Jadi sampel tersebut boleh diambil sama ada di dalam kejohanan ataupun di luar kejohanan. Dan ianya boleh diambil pada bila-bila masa. Jadi bukannya semasa kejohanan saja tu. Artinya kalau sekiranya diorang tidak ada kejohanan, jadi sampel atlet boleh diambil pada bila-bila masa. Okey, yang kedua ialah penggunaan ataupun cubaan menggunakan bahan kaedah terlarang. Ini juga melibatkan atlet. Jadi walaupun yang pertama tadi di dalam sampelnya ada tu, ada bahan terlarang. Jadi yang kedua ni ia menggunakan. Jadi kalau sudah ada di dalam sampelnya tu yang menggunakan atau ataupun belum yang menggunakan dia cuba untuk menggunakan. Jadi ataupun boleh dikenakan kesalahan jika didapati atlet menggunakan ataupun cuba menggunakan bahan atau kaedah terlarang. Jadi selalunya kaedah terlarangan ini ataupun bahan terlarangan ini adalah untuk atlet meningkatkan prestasi mereka lah. Jadi kalau dalam bahasa Brunei kan membuyuk lah tu. Jadi diorang kan mau menang ataupun untuk meningkatkan prestasi, jadi kita selalunya menggunakan bahan-bahan terlarangan inilah. Jadi yang ketiga, ini dah melibatkan penggunaan bahan terlarang, tetapi bila atlet tersebut dipanggil untuk ujian, jadi ia mengelak, menolak ataupun gagal menjalani ujian doping. Jadi dia tahu lah tu apa sebabnya tu. Mungkin dia takut ke apa. Jadi walaupun di sana ia ada dalam badannya tu lah ataupun dalam sampelnya tu ada bahan terlarang, tapi dipanggil untuk tes ataupun ujian doping, dia mau hadir. Ya, ataupun boleh dikenakan juga. Artinya ia melakukan kesalahan sudah tu. Sama ada gagal ataupun lupa tu. Gagal ataupun lupa. Ataupun memang ia ada mengambil juga suatu yang takut. Jadi ataupun boleh. Artinya dia dapat mengelak pula sebenarnya. Walaupun sampel itu dia diambil, tapi dia mengelak pun boleh dikenakan kesalahan. Yang keempat, ini untuk atlet juga, kegagalan mematuhi keperluan keberadaan ataupun dalam bahasa Inggerisnya whereabouts failures. Jadi sebenarnya atlet ini ada keperluan untuk diorang mengisi borang keberadaan whereabouts. Whereabouts ini adalah untuk pihak macam pihak kami lah, jawatankuasa untuk memantau
dia punya jadual seharian itu. Bila ia training, bila di mana tempatnya bekerja, apa itu inilah. Ya. Ini adalah bertujuan untuk kami melaksanakan ujian tanpa notis. Ya. Jadi macam surprise visit itu pada dia. Jadi ada juga kalau di luar negeri lah, kalau di Brunei dia pelanggadannya, kesannya. Kalau di luar negeri ada juga yang indah memasukkan ni. Diorang punya borang whereabouts. Jadi kalau sekiranya ada yang atlet sudah dinotifikasi untuk mengisi, tetapi diorang indah mengantar dalam masa-masa yang telah ditentukan. Ya. Jadi pun sama juga boleh jadi kesalahan, melanggar peraturan anti-doping. Yang kelima, pengubahan ataupun cubaan mengubah proses kawalan doping. Jadi proses kawalan doping ini ialah satu proses yang mana sampel atlet itu diambil. Ia ada prosedur-prosedurnya lah. Jadinya salah satu mengubah ini kadang-kadang ia menggunakan sampel orang lain, contohnya yang pernah ada kes sebelumnya. Jadi ia cuba mengelak ataupun dirosakkannya botol untuk mengambil sampel itu. Jadi ataupun boleh juga dikatakan melanggar peraturan anti doping. Jadi kadang-kadang atlet ini macam-macam caranya untuk mengganggu proses. Jadi untuk ini ia bukan cuma untuk atlet, tetapi termasuk juga pegawai sokongan sukan dan juga orang lain orang lain ini ia tersedia yang bukan terlibat lah dalam kontingennya contohnya ataupun di dalam pasukannya. Jadi contohlah juga kalau semasa proses kawalan doping itu atletnya membantu ikut proses, tetapi mungkin dia punya jurulatih yang mengganggu proses itu. Jadi itu jurulatihnya boleh dikenakan tindakan kerana mengganggu. Yang keenam, ini pemilikan bahan atau kaedah terlarang. Jadi ini adalah atlet dan juga pegawai sokongan. Sekiranya, for example, dalam beg diorang kah, ataupun di mana-mana lah tu, ataupun di biliknya kah, semasa pertandingan. Jadi didapati ada bahan terlarang. Contohnya ada anabolic steroid. Contohnya. Jadi ada laporan lah contohnya tu, dilaporkan. Jadi dicek memang ada. Jadi ataupun boleh dikenakan juga kesalahan. Dan yang ketujuh, ini pengedaran bahan terlarang. Dan dia tu yang memiliki, ini sharing is caring tu lagi. Jadi yang mengongsikan lagi. Connecting people. Connecting people ataupun ya bagus ni nya ubat aninya. Tahan berlari ni nya. Lepas pun dan singgap-singgap ni contohnya. Kalau biasa berlari 10 minit kali. Ini 20 minit, 30 minit pun on masih dia punya performance. Jadi itulah tu diedarkannya. Berjual. Kadang-kadang ada kan kawan-kawan kan. Jadi bisnesnya terpulang lagi. Untuk jadi ini adalah untuk atlet, pegawai sokongan sukan dan juga orang lain lah. Kadang-kadang dia pulang terlibat dalam sukan. Tapi tukang mengedar pulang barang-barangan ni. Macam pempengaruh apa tu boleh. Boleh je tu. Okay. Yang ke-8, pentadbiran bahan terlarang kepada atlet. Jadi ini untuk atlet dan juga pegawai sokongan. Ini maksudnya pentadbiran bahan terlarang ini misalnya steroid lah selalunya tu. Ia membantu kawan ini tukang injek dia untuk masukkan steroid itu. Jadi ini pun boleh juga dikenakan juga. Jadi terutama pada atlet dan pegawai sokongan lah. Pegawai sokongan contohnya macam ia punya tim mediknya kah, diorang yang lebih tahu ni mengenai perkara ni. Jadi kita perlu beringat. Yang ke-9, bersubahat atau cubaan bersubahat. Jadi bersubahatnya. Jadi ini untuk atlet, jadi pegawai sokongan sukan dan juga orang lain itu. Jadi contohnya macam atlet tersebut dia tahu kawannya ada menggunakan bahan terlarang lah. Jadi dia melaporkan, dia melaporkan disimpannya lah. Jadi ataupun sekiranya diketahui ada pegawai sokongan sukan ini membagi ubat-ubatan terlarang. Jadi
atlet tahu kan. Jadi dia cuma melaporkan. Jadi didapati kalau barang cuma itu pun kira macam subahat tu je tu. Jadi ini sebenarnya untuk mengelak mana. Kadang-kadang perkara cuma ni boleh menjadikan basar lagi sekarang tu. Jadi itulah sebabnya dimasukkan juga pasal persubahatan ya. And then yang ke-10, larangan kerjasama dengan individu yang sedang digantung. Ini adalah untuk atlet, pegawai sokongan atlet dan orang lain. Jadinya maksudnya cuma ni. Contohnya lah ada jurulatih ni ia sudah digantung kerana melakukan salah satu kesalahan tadi itulah. Tetapi atlet ini tahu ia sudah jurulatih itu sudah digantung. Dia dibenarkan untuk melatih. Jadi masih dia akan ikut coaching di bawah jurulatih tersebut. Jadi ataupun walaupun ia ada dalam sampelnya tu bahan terlarang, tetapi ia bersekongkol berlatih lagi dengan persubahat. Dan yang ke-11, ia tindakan menghalang ataupun membalas terhadap pelaporan kepada pihak autoriti. Ini contohnya lah. Atlet tersebut ia akan melaporkan sudah. Ia tahu ada kawanku ataupun ada pegawaiku yang adalah berjual ataupun mengedar. Jadi akan cuba melaporkan kepada pihak BDADC contohnya. Tetapi ada orang ataupun pegawai di dalam persatuan melarang. Dihalang, jangan tanya, jangan melapornya kan. Untuk ni. Jadi itu yang melarang atau yang menghalang atau jika didapati boleh juga dikenakan kira melanggarlah peraturan-peraturan anti doping. Jadi itulah 11 pelanggaran ataupun peraturan-peraturan anti doping yang perlu pengamal sukan tahu. Jadi ia lebih meluas bukannya lebih saja ada menggunakan bahan terlarang ataupun selalu kena penggunaan dadahnya orang. Tapi ia lebih daripada itu. Jadi ini adalah 11 kesalahan-kesalahan anti doping yang perlu pengamal sukan untuk ketahui dan fahamilah. Walaupun ia macam kelihatan remeh-temeh ya tuan, tapi ia boleh menyebabkan integriti sukan itu terjejas dan juga pengamal-pengamal dan juga kepada yang mereka yang tidak terlibat pun boleh mengalaminya. Jadi tuan, apakah bentuk pelanggaran peraturan anti doping yang paling lazim berlaku antara semua yang telah pun kita katakan tadi tuan? Pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi adalah yang nomor 1 tu. Sebab tu kena buat nomor 1 kesalahan nomor 1, iaitu kehadiran bahan terlarang dalam sampel atlet. Jadi ini dapat dilihat daripada statistik laporan daripada World Anti-Doping Agency. Iaitu statistik daripada tahun 2013 hingga 2022, tapi baru dikeluarkan pada Julai 2025. Jadi sebanyak 100 lebih ribu kesalahan anti doping yang telah disenaraikan ataupun didapati. Sebanyak 16,839 kes ADRV itu. Jadi 13,000 ataupun 82.55% kes tersebut adalah berkaitan dengan adverse analytical findings. Jadi adverse analytical findings ini maksudnya sampel atlet itu mengandungi bahan-bahan terlarang. Jadi banyak kan tu 82.55% daripada jumlah. Jadi manakala sebanyak 2,939 kes ADRV ADRV ini maksudnya pelanggaran peraturan anti doping tadi yang bukan melibatkan keberadaan bahan-bahan terlarang di dalam sampel atlet. Jadi yang lain-lain itu ialah contohnya mengelak daripada memberi sampel, memiliki bahan terlarang, mengedar bahan-bahan terlarang, pentadbiran bahan terlarang, kegagalan whereabouts dan bekerjasama dengan atlet atau pegawai yang telah dikenakan tindakan dan masih menjalani hukuman disebabkan oleh pelanggaran peraturan anti doping. Jadi memang keberadaan bahan terlarang di dalam sampel atlet itu jadi yang paling utamalah. Sebab tu dalam peraturan pun ia ditaruh
di atas sekali, nombor 1. Ya. Jadi Tuan, kita ingin mengetahui juga kesan kepada pengamal sukan yang didapati bersalah melanggar peraturan anti doping ini, Tuan. Okey, jadi memanglah setiap kesalahan itu ada kesan-kesannya kepada pengamal sukan itu, terutamanya kepada atlet dan juga ahli-ahli persatuan contohnya. Nombor 1 ialah penggantungan daripada pertandingan. Jadi ini kadang-kadang ada ikut peraturan juga dan ikut severity lah kesalahan tersebut. Ada yang digantung 6 bulan, 2 tahun. Okay. Dan juga kehilangan kelayakan dan pencapaian. Jadi sekiranya diorang menang, dapat medal kah, awards kah, jadi akan ditarik balik lah. Jadi walaupun dia dapat gold medal contohnya kan di Olympics lah, tapi sekiranya di dalam melakukan salah satu daripada 11 kesalahan anti doping itu, jadi boleh ditarik balik dia punya kemenangan lah. Dan ketiga, ia akan merosakkan reputasi dan kerjaya lah. So selalunya kalau ada yang kedapatan ataupun adalah melakukan kesalahan ini, ia akan diberigakan selalunya dalam news social media apa. Jadi belum lagi yang netizen lagi kadang tu membuat komen. Kadang-kadang ada yang memang menang atau satu hal lah. Ini ada yang ia kalah tapi melakukan lagi kesalahan tu lagi kena oleh netizen contohnya. Double tu. Double tu. Okey. Dan keempat, sekatan kewangan dan penajaan. Jadi kalau selalunya atlet ini akan mendapat insentif juga. Mungkin ada tajaan-tajaan juga. Jadi kalau selalunya penaja-penaja ni kalau sudah atlet ataupun persatuan sukan ataupun pegawai sukan yang sudah terlibat, orang ini akan lagi mau sponsor menaja sebab kita berkaitan dengan tadi atau kerosakan reputasi juga. Artinya kalau diorang masih menaja, artinya diorang support kan. Jadi diorang pun nak mau. Dan dalam kes yang berat lah, kes berat ini contohnya macam balik-balik sudah. Sudah melakukan kesalahan, itu ada lagi. Membuat lagi majalnya diorang. So atau boleh dikenakan larangan seumur hidup. Contohnya kalau dulu kalau yang famous itu macam Ben Johnson itu larangan seumur hidup tu. So dia punya kesalahan itu adalah berat Itu pertama kali kita mengetahui bahawa anabolic steroid itu adalah merupakan dulu kan ucap dadah tu, tapi adalah bahan terlarang saja. Sebenarnya bahan terlarang. Bahan terlarang. Ya. Jadi Tuan, bagaimana pengamal sukan boleh memastikan yang mereka tidak melanggar peraturan anti doping ini? Okey, ini yang paling penting Jun ya. Sebenarnya kalau sudah menjadi pengamal sukan perlu pekalah semua apa-apa mengenai dengan sukanannya, termasuk mengenai dengan anti dopingan Jadi mesti up to date dia orang mesti up to date dan sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab lah. Ini yang paling penting ni. Kadang-kadang tadi boleh membagi banyak maklumat, tetapi ialah tanggungjawab tubuh badan sendiri untuk bertanggungjawab dan berintegriti dalam sukan. Dan juga Tuan apakah peranan jurulatih dan pegawai sokongan dalam mencegah pelanggaran peraturan anti doping ini, Tuan? Okey, jadi jurulatih dan pegawai sokongan ini ia macam jadi indong kepada atlet Selalunya atlet ini merujuk kepada jurulatih dan melanggar apa nasihat-nasihatnya apa kan. Jadi diorang ini perlu bertindak sebagai penjaga integriti dan sentiasa memberi nasihat yang sah kepada atlet. Jadi jangan diorang yang pulang mengeluhkan. Jadi diorang perlu melihat atlet itu. Kadang-kadang mungkin macam mana prestasinya sebelum ini dia berapa bagus kan, tetapi mengajut prestasinya itu meningkat. Jadi ia perlu alert juga mengenai perkara tersebut. Okay? Jadi Tuan, bagaimana pengamal sukan boleh mengetahui lebih lanjut berkenaan dengan anti doping? Kerana kita ketahui khususnya di negara Brunei Darussalam sendiri dia kurang mengetahuinya. Jadi jika mereka ingin mengetahui lebih lanjut lagi, bagaimana Tuan? Okey, jadi alhamdulillah Jurukuasa Anti Doping Brunei Darussalam masa ini beribu pejabat di Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Jadi orang pengamal sukan contohnya dan juga orang ramai sekiranya untuk mendapatkan khidmat bantuan
ataupun nasihat daripada pihak kami lah. Kami mengalung-alungkan mereka untuk menghubungi pihak jaduankuasa dan alamat untuk perhubungan, nombor telefon apa boleh dilayari di laman sesawang Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Jadi di sana tu ada tab untuk BDADC ya. Jadi di sana pun ada juga maklumat-maklumat juga sebenarnya mengenai dengan anti-doping. Dan juga boleh mengikuti Instagram jaduankuasa iaitu Brunei Anti-Doping. Ya. Ya, Tuan. Jadi apa yang kita harapkan ya dengan paparan itu tadi akan memberikan sedikit pengetahuan dan itulah sedikit pembicaraan kita mengenai dengan pelanggaran peraturan anti-doping bersama tetamu kita Awang Sukardi bin Kadri. Terima kasih sekali Tuan ya. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Anti-Doping Brunei Darussalam dan juga apa yang kita harapkan akan dapat memberikan gambaran dan panduan mengenai dengan pelanggaran peraturan anti-doping ini ya. Jadi kita berharap para pengamal sukan di negara perlu mengambil tahu dan juga berkenaan dengan anti-doping ini ya agar kita tidak tidak terjerumus dengan seperti tidak tahu apa yang kita tidak tahu tu bertanya yang dikatakan tadi ya di tempatnya. Jadi kita harapkan para pengamal sukan akan mematuhi peraturan-peraturan dan tidak menghadapi masalah jika menyertai kejohanan sukan sama ada di dalam negara dan luar negara, khususnya di peringkat antarabangsa dan serantau yang membawa nama kita ke mata dunia. Itu perlu kita jaga ya. Jadi hingga bertemu lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum, salam hormat, tinggalkan semangat sukan bis kita, majukanlah sukan untuk negara dan jumpa lagi. Assalamualaikum.